أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. An-Nasr Abazi mengatakan, penjara adalah jiwa anda. Bila anda melepaskan diri darinya, nescaya anda akan sampai kepada kedamaian. Abu Husain Al-Warraq menyatakan, ketika kami mulai menempuh jalannya, iaitu dalam sufi di Masjid Abu Usman Al-Hiri, amalan terbaik yang kami lakukan adalah bahawa ketika kami diberi zakat, kami memberikannya dengan rela kepada orang lain. Kami tidak pernah tidur dengan menyimpan sesuatu tanpa disedekahkan. Kami tidak pernah menuntut balas kepada seorang yang menyinggung hati kami. Dan kami selalu memaafkan tindakannya dan bersikap rendah hati kepadanya. Dan jika kami memandang hina seseorang dalam hati kami, maka kami akan mewajibkan diri kami untuk melayaninya sampai perasaan memandang hina itu lenyap. Abu Hafs mengatakan, jiwa atau nafs, keadaannya adalah gelap gelita. Pelita jiwa adalah rahsianya. Cahaya pelita ini adalah berhasilnya dalam berjihad. Orang yang tidak dianugerahi keberhasilan dalam berjihad oleh Tuhannya, maka dalam rahsianya seluruh dirinya adalah kegelapan. Ketika mengatakan pelita jiwa adalah rahsianya, Abu Hafs memaksudkan bahawa rahsia seorang hamba adalah apa yang ada di antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tempat keikhlasannya. Dengannya si hamba tersebut mengetahui bahawa semua peristiwa adalah ciptaan Tuhan. Peristiwa-peristiwa bukanlah ciptaan dirinya, tidak pula berasal darinya. Bila dia mengetahui hal ini, dia akan bebas dalam setiap keadaannya dari kekuatan dan kekuasaannya sendiri. Selanjutnya, dengan cahaya keberhasilan dalam berjihad, dia bakal terlindung dari kejahatan-kejahatan jiwanya. Orang yang tidak berhasil dalam berjihad tidak akan memperoleh manfaat dari pengetahuan tentang jiwanya atau tentang Tuhan. Itulah sebabnya mengapa para syekh mengatakan, orang yang tidak punya rahsia akan terus bersikap menurut hawa nafsunya. Abu Usman Al-Hiri menyatakan, selama seorang melihat setiap sesuatu baik dalam jiwanya, dia tidak akan mampu melihat kelemahan-kelemahannya. Hanya orang yang berani mendakwa dirinya terus-menerus selalu berbuat salah. Terus-menerus selalu berbuat salahlah yang akan sanggup melihat kesalahannya itu. Abu Hafs menyatakan, tidak ada jalan yang lebih cepat ke arah kerosakan kecuali jalan orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya. Dan tidak tunduknya kepada Tuhan adalah jalan menuju kekafiran. Abu Sulaiman mengatakan, saya tahu bahawa tidak sedikit pun kebaikan dapat ditemukan dalam suatu perbuatan
yang saya lakukan selama saya berharap diberi pahala kerananya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang mujahadah, menggali pembendaharaan mutiara ilmu kata-kata ulama dalam kitab Ar-Risalah kita ini, yang bermula daripada muka surat 24 sehingga muka surat 25. Kita semua tahu bahawa dalam hidup kita, kita ada matlamat. Atas sebab matlamat yang kita inginkan, maka kita melakukan pelbagai perjuangan untuk mendapatkannya. Tidakkah kita melihat seorang yang nak berniaga, maka dia berusaha keras terlebih dahulu mencari modalnya. Kemudian membeli mejanya, membeli kerusinya, membeli payungnya. Kalau berniaga, kedai makan, bertemu dengan tuang kedainya, berurusan dengannya, buat perjanjian dengannya, mencari para pekerjanya. Matlamatnya nak berniaga, tetapi lihat usaha keras yang perlu dilakukan. Maka dia mula berniaga dan menghadapi kerenah-kerenahnya sehinggalah dia berjaya. Demikian juga seorang yang ingin menjadi cemerlang dalam apa jua bidang, maka dia mesti melalui satu proses namanya mujahadah, bersungguh-sungguh. Dan setiap kali kita ingat mak ayah kita pesan bila kita belajar, belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Yang ini bermujahadahlah dalam belajar, bersungguh-sungguh. Sepakat semua manusia untuk mencapai satu nikmat mesti melalui kesakitan dan melalui kepayahan. Siapa pun. Orang nak dapat apa pun martabat kejayaan dalam kehidupan, dia mesti bersetuju bahawa dia mesti melalui pengalaman pahit, namanya mujahadah. Mujahadah ni benda pahit. Kalau orang mula berniaga, tebal muka, cuba hilangkan malunya, bahkan bila orang hina pun cuba buat tak peduli sebagai satu cabaran, akhirnya jadilah dia peniaga yang berjaya. Begitu kita lihat fitrah kehidupan dunia. Jadi kalau itu cuma tujuan yang sementara dunia, apatah lagi tujuan namanya akhirat, yakni syurga. Maka pasti kita tahu berapa nilai mujahadah yang perlu kita lakukan. Lagi besar kita nak, maka lagi besar mujahadah kita. Kita nak beli perabot, belilah kursi lawa sikit, macam kursi saya duduk ni misalnya. Kita pun simpan ulang-ulang lah, simpan sikit-sikit, menabung sikit-sikit. Berapa potong gaji, potonglah RM100. Sebab kursi ni harga RM1,000, 10 bulan dapat beli. Kemudian kita ada pula keinginan nak beli kereta pula. Berapa harga kereta? Kereta harga RM20,000. Maka kita pun potong RM200 sebulan gaji kita, menabung supaya dapat beli kereta. Mujahadah lebih lagi. Kemudian nak beli rumah pula. Rumah harga RM200,000. Takkanlah rumah harga RM200,000 kita nak menabung RM100 sebulan. Kiamat tak dapat kita. Maka kita menabung lebih, kita bayar pun lebih. Lalu tiba-tiba tuan-tuan kita nak beli syurga Allah. Allah Ta'ala menyediakan syurga, kenikmatan kepada setiap yang mentaati Allah. Nabi menyatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang yang Allah nak beri ni mahal sungguh. Ketahuilah ia adalah syurga. Jadi tuan-tuan, kalau kita sebut syurga, berapa banyak kita nak bayar? Masa kita, tenaga kita, akal fikiran kita, tubuh badan kita nak dapat syurga ni. Pastilah banyak. Maka itu nama mujahadah. Kalau kita beli kursi ni mungkin boleh bayar cash dia RM1,000. Beli kereta pula terpaksa buat loan. Sengkam mata nak bayar loan RM200 sebulan. Lepas tu beli rumah pula, paksa mujahadah lebih lagi sebab sebulan RM700, RM800. Ambil separuh gaji kita mungkin. Tapi apakah kita kisah benda tu? Tak kisah. Selagi mana kita dapat apa yang kita nak. Rumah dapat, isteri seronok, anak-anak seronok. Tuan-tuan, kita nak dapat istana di syurga.
kita nak dapat syurga. Lalu kita tanya secara jujur, mujahadah apa yang kita buat? Apakah mujahadah yang telah kita lakukan untuk dapat syurga Allah? Pasti syurga Allah ini nilainya mahal. Kalaupun kita buat ibadat seluruh hidup, kita belum mampu beli, sementara kalau kita buat sekadar melepaskan batuk di tangga. Sebab itu orang-orang yang tahu tentang kemuliaan ini, mereka bersungguh-sungguh bermujahadah. Atas apa pun kekurangan yang ada, mereka gunakan untuk sampai pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang, tuan-tuan, dipermudahkan jalannya. Ada orang suka jalan dia. Ada kalangan kita, tuan-tuan, nak dengar kuliah tak susah. Mana-mana boleh dengar. Ada orang susah. Sebab ulama' tak ada tempat dia. Paksa pergi jauh, merantau. Ada ulama' nak beri kuliah senang. Orang hampa pemain dani merah, dia pun mudah je dakwah dia. Ada yang sukar, yang mungkin terpaksa melalui onak duri, ranjau, terpaksa melalui kesulitan yang pelbagai. Namun semuanya itu sebagai ujian Allah. Yang jelasnya setiap orang akan berusaha untuk mendapat kebaikan itu. Bagaimanapun jalan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, kita tidak pernah mengeluh. Kita lalu jalan tu. Yang penting semuanya sampai. Umpama, tuan-tuan, kita lihat dalam buat ibadat haji. Ada orang buat ibadat haji senang naik bas. Bas dia pula tak payah kongsi-kongsi dengan orang. VIP. Kemah dia pula terhad. Tandas dia pula tak perlu nak ramai berkongsi. Makanan dia pula mewah. Banyak sekali. Tetapi dia juga mujahadah sebenarnya dalam aspek lain. Mengawal dirinya. Dan dia sama-sama beribadat, berdoa. Ada orang kena jalan kaki. Ada orang naik bas yang kena kongsi-kongsi. Duk khemah, bersesak. Mereka juga bermujahadah cara mereka. Jadi setiap kita, yang penting kita mujahadah bagaimana jalan yang Allah berikan pada kita, itu hal lain. Yang penting mujahadah. Ada yang saya katakan, orang yang dipermudahkan ibadat. Nak pergi masjid senang. Sebab dia pengurusi AJK, dia datang lambat boleh terpilih. Ada orang datang awal dah pun kena halau daripada masjid. Sebab apa? Terlebih kotak dah. Kena halau. Dia datang awal. Yang pengurusi ni, yang jawatan kuasa ni, datang 1 minit nak Jumaat. Oh, boleh masuk. Dan apa pun berlaku, bukanlah nilainya di mana kita berada. Tetapi bagaimana usaha kita untuk mendapatkannya. Bukan, oh saya sudah berada dengan Allah, saya sudah dipilih oleh Allah. Sebab duduk serpang sekali. Yang ni pula, dihalau daripada keluar, dihalau daripada pintu masjid. Saya tak dipilih oleh Allah. Tidak. Allah semua memilih kita. Dengan cara yang Allah kehendaki. Bukan makna kalau kita tak boleh masuk rumah Allah, kita tidak terpilih. Bukan makna kita tak boleh berjemaah dengan mereka, tak boleh berjumaat dengan mereka, kita tak terpilih. Setiap orang Allah dah pilih kita. Daripada mula lagi Allah pilih kita, daripada ribuan jutaan air mani jadi kita. Bahkan Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Allah dah pilih kita waktu Allah beri kita Islam. Allah beri kita iman. Maka tinggal lagi ialah yang Allah Ta'ala akan membezakan kita semua ialah mana mujahadah kita. Ada orang mujahadah nak buat baik, bersungguh-sungguh, tapi terhalang kerana sebab-sebab tertentu. Maka nilainya tetap pada mujahadah. Bukanlah nilainya pada apa yang kita perolehi, mujahadah kita. Bersungguhnya kita untuk mendapatkannya. Dan orang-orang yang bersungguh ini, Allah akan berikan kepada mereka nilai yang sebenar akan ibadat tersebut. Contoh, tuan-tuan, kita bersungguh nak dapat duit RM1, RM2 berniaga. Waktu kita dapat, sungguh kita gembira. Berbanding orang yang dapat RM1, RM2, tapi dia tak rasa, dia tak mujahadah apa-apa pun, dia tak rasa apa pun. Maka Allah gantikan dengan kenikmatan. Jadi setiap kita ini, tuan-tuan sekalian, memang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih kita. Selagi mana kalau kita lihat diri kita ada kesungguhan dalam melaksanakan ibadat tersebut. Kita lihat apa kata ulama' berhubung dengan mujahadah ini. Kata mereka,
Pertama, Imam Nas Abazi. Nas Abazi menyatakan bahawa penjara adalah jiwa anda. Bila anda melepaskan diri darinya, nescaya anda sampai pada kedamaian. Tuan sekalian, kita tahu bahawa hawa nafsu kita ini kena penjarakan dia. Maksud penjarakan dia, disiplinkan dia dengan perintah dan larangan Allah. Ini Allah suruh, ini Allah larang. Maka waktu kita penjarakannya, kita akan merasa seronok bila mana ia dibebaskannya. Kita akan sampai kedamaian. Macamlah kita penjara nafsu kita di bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa. Tak makan, tak minum, kita tak nak korek hidung, kita tak nak buat benda-benda yang kita katakan sukar, yang boleh membatalkan, mengurangkan pahala. Lalu kita rasa seronoknya waktu berbuka puasa. Iaitu kerana diri kita telah dimerdekakan oleh Allah. Sekarang silakan menikmati segala nikmat Allah. Kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minum dengan penuh kegembiraan disebabkan mujahadah kamu pada waktu kamu berada di dunia. Kata Abu Husin Warraq. Abu Husin Warraq yang meninggal tahun 319 Hijriyah, dia cerita bagaimana waktu dia belajar dengan gurunya Al-Imam Abu Usman Al-Hiri, ulama yang meninggal tahun 298 Hijriah. Macam mana cara mereka bermujahadah? Kata Abu Husain Al-Warraq, kami ketika mana belajar di Masjid Abu Usman Al-Hiri, nanduk masjid nak belajar, jadi orang pun bagilah zakat. Kita tahu siapa pun nama pelajar dia kena dibantu. Kalau sekarang dibantu sebab beasiswa, PTPTN dan sebagainya, dahulu orang-orang yang belajar ini sepenuhnya dengan zakat atau dengan sedekah orang-orang kaya. Hari ini kita masalah besar bila orang belajar dibebani dengan hutang-hutang yang sepatutnya tidak berlaku. Tak patut seorang pelajar yang sudah pun disibukkan dengan mujahadahnya menuntut ilmu untuk disibukkan lagi dengan hutang piutang yang banyak. Maka ini satu sistem yang salah dalam pendidikan, yang sepatutnya diubah, diperkasakan zakat dan disedarkan orang-orang kaya akan pentingnya nilai pendidikan itu tidak dibebankan dengan keuangan, bukan dibantu. Sepanjang zaman, bukan kalau kita baca dalam negara Islam, sistem negara Islam, pendidikan ini adalah suatu perkara menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu mereka. Sebab orang belajar ni sibuk sebenarnya, terlalu sibuk. Sehingga mereka layak untuk bertawakal pada Allah dengan maksud tak kerja. Sehingga pernah pada zaman Nabi SAW, ada sahabat yang belajar, ada sahabat yang bekerja. Dia adik-beradik. Lalu yang si abang ni mengadu, ya Rasulullah, adik aku ni belajar je, aku yang kerja, aku yang infak pada dia. Tak beban lah. Dia tak nak kerja, dia nak belajar. Kata Nabi SAW, fala'allaka turzaqu bihi. Barangkali rezeki yang kamu dapat tadi sebab dia belajar lah. Sebab dia belajar kamu dapat rezeki. Jadi supaya kita tahu orang belajar ni, dia mainkan peranan dalam menjana rezeki orang yang menanggung dia. Sebab itu siapa yang nak rezeki dia murah, tanggunglah orang belajar. Nak rezeki kita murah, tanggung. Kerajaan nak suruh rezeki mereka murah, tanggung orang-orang belajar. Jangan dibebani dengan hutang. Sepatutnya begitu. Baik. Tinggalkan sedikit pandangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kata mereka, kami kalau dapat zakat, kami utamakan orang lain. Kalau kami dapat bantuan, ini mujahadah. Kami tak nampak kami dulu tak. Kami nampak orang lain. Dan kami tidak tidur dalam keadaan kami simpan sesuatu. Melainkan sebelum tidur pastikan kalau ada makanan lebih, kami agih-agihkan dulu. Ini cara mujahadah kami. Dan bila mana ada orang yang menyakiti hati kami, kami tak pernah fikir nak balas. Ada yang orang hina kami, kami tak pernah fikir untuk menghina mereka. Dan bila mana kami nampak seorang itu macam lebih rendah pada kami, lalu kami akan berkhidmat dengan mereka sehingga kami rasa dia lebih tinggi pada kami. Tuan-tuan lihat bagaimana jalan-jalan mujahadah. Pertama, kalau dapat rezeki, tak fikir nak conquer seorang-seorang. Jangan. Fikir bagaimana ia boleh dikongsi. Yang kedua,
Tidak pernah fikir untuk menyimpang lebihan, melainkan kita setiap kali melihat apakah ada orang lain yang memerlukan. Dan yang ketiga, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang keempat, kalau kami nampak orang tu lebih nampak macam kami pandang dihina, kami pasti akan memuliakannya dengan cara berkhidmat, buat baik sehingga kami nampak mereka mulia. Tetapi bila kita nampak orang tu hina, kita akan minta dia khidmat dengan kita. Sini kau, sini. Nampak dia hina. Tapi kalau kita nampak dia mulia, kita nak khidmat dengan dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia kalau nak musafir, dia kata boleh, siapa nak musafir dengan aku bagi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya aku yang berkhidmat pada dia, bukan dia berkhidmat pada aku. Syarat yang kedua, semua belanja musafir aku tanggung, dia tak boleh keluar duit. Kalau dia keluar duit, aku tak nak musafir dengan dia. Tuan-tuan, hebatnya Abdullah bin Umar, sebab dia tahu orang pandang dia tinggi, maka dia tidak mahu dia melihat dirinya lebih mulia pada orang lain. Tuan-tuan, satu benda yang penting, jangan kita tahu kita ni hamba Allah, dan kita juga nampak semua orang ni hamba Allah. Tuan-tuan, ni pun hamba Allah, kita pun hamba Allah. Jadi apakah kita nak melihat bahawa kehambaan kita lebih hebat pada dia, sedangkan yang menilai penghambaan kita ialah Allah, bukan kita. Kita hamba, dia pun hamba. Yang nilai hamba kita ni Allah. Hamba baik ke, hamba tak baik ke, hamba mulia ke, tak mulia, Allah. Bukan kita nilai, sayalah hamba yang baik. Tuan-tuan, namanya hamba tak berhak nilai apa pun. Kita tak berhak nilai siapa pun kita. Kerana itu kita sentiasa mencari dalam nilai perhambaan kita redha Allah, keampunan Allah, rahmat Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini caranya. Baik, kita lihat pula apa kata Abu Hafs. Abu Hafs bila menyebut tentang hakikat mujahadah, dia kata apa? Dia kata jiwa kita ni asalnya gelap semua. An-nafs zulmatun kulluha. Diri ni gelap. Asal-asal kita ni gelap. Wasirajuha siruha. Yang menjadikan jiwa kita terang, dia ada pelita dalam tu. Ada pelita. Pelita tu jadi terang, pasti ada yang bahan bakarnya. Kalau kita sebut lampu, elektrik dia. Kalau kita sebut pelita, minyak dia. Maka ada minyak tu rahsia sebenar. Yang terang-terang semua ni, minyak tu. Kalau kita sebut rumah kita terang hari ni, rahsianya apa? Elektrik tu. Tuan-tuan nampak tak elektrik? Tuan-tuan nampaklah pendawaian dia. Tapi elektrik tu nampak tak? Tak nampak. Tapi yang tak nampak tu rahsia yang menjadikan rumah kita terang. Terang benderang rumah kita. Siang pun, malam pun macam siang. Nampak terang. Maka saya yakin pun tak ada orang pun pernah tengok elektrik. Itulah rahsia. Lalu kata Imam Abu Hafs lagi, manakala cahaya kepada rahsia ini ialah taufik. Taufik ini diterjemahkan di sini ialah keberhasilan dalam berjihad oleh Tuhan. Maksudnya seorang itu bersungguh-sungguh buat baik. Bersungguh-sungguh melakukan ketaatan pada Allah, itulah namanya taufik. Tuan-tuan, kita selalu dengar perkataan hidayah, taufik dan hidayah. Apa maksud taufik dan hidayah? Taufik, yakni Allah memudahkan kita melakukan ketaatan padanya. Hidayah ialah Allah Ta'ala tunjukkan kita. Allah beri petunjuk secara umum. Sebab itu kita sebut orang tu dapat hidayah. Kalau orang tu dah Islam, dia buat baik, dia dapat taufik, dia dapat buat baik. Bagaimana Rasulullah SAW memuji sahabat, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah bima yuhibbuhu wa yardah. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada pesuruh Rasulullah dengan apa yang dia cintai dan dia redai. Maknanya Allah arahkan dia ni buat benda yang Allah suka. Mujahadah ni Allah suka. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina, yang bermujahadah pada jalan kami. Yang ni yang kami beri petunjuk, yang mujahadah. Jadi bila kita sebut tadi jiwa ni gelap dan pelitanya ialah rahsianya, dan cahaya pada rahsia itu sendiri ialah taufik
yakni kesungguhan kita dalam melakukan jihad kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sesiapa yang pada rahsianya itu tidak ada mujahadah, maka akan kembali gelap dia. Kita lihat apa katanya, bahawa jiwa keadaannya gelap gelita, pelita jiwa rahsianya, cahaya pelita berhasil dalam berjihad. Orang yang tidak dianugerahi keberhasilan yang berjihad oleh Tuhan, maka dalam rahsianya seluruh dirinya gelap. Jadi kesimpulannya begini, jiwa kita gelap. Yang menjadikan dia terang apa? Rahsia. Apa itu rahsia? Kalau kita terangkan dulu, rahsia ialah keikhlasan kita pada Allah. Ikhlas. Ikhlas itu sendiri kekuatannya dari mana? Ikhlas tu tak datang selepuk macam tu. Ikhlas itu datang daripada kesungguhan kita melakukan amal soleh. Kita mula-mula zaman kecil dulu tuan-tuan, yang kita jaga apa? Jaga diri kita untuk buat je benda tu dulu. Mak kata semayang belum, puasa belum, ngaji belum. Kita nak buat je dulu, zaman kecil-kecil dulu lah. Lepas tu kita mula matang, kita bukan sekadar berjaya buat mengikut waktu, kita mula fikir tentang sah batal ni pula. Masa mula-mula zaman-zaman kecil tu tak fikir sah batal, fikir buat je. Semayang dah. Kalau macam katung pun semayang. Mak ayah pun tak peduli lah, budak kecil. Bukan wajib lagi, penting dia solat. Puasa, tapi time mandi minum air. Tapi puasa. Mula-mula kita buat ibadat, untuk kita jaga ibadat tu sendiri, dia lakukan. Yang kedua, untuk menyempurnakan ibadat. Dari sudut rukun, syarat, sah, tak sah. Mula masa zaman sekolah rendah, kalau ustazah kita, cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita ajar, masa solat jangan bercakap, batal. Saya ingat masa saya kecil dulu, zaman kita sekolah rendah, dia masa sebelum kita sekolah tu, kita jaga solat lah. Dia solat macam mana tak apa lah, jaga solat. Sambil solat, sambil main, lepas tu duduk-duduk tahiyat akhir dengan imam. Kisah lah tu. Mak kata pergi surau, pergi semayang. Inilah sembahyang kita waktu tu, beri salam sama dengan imam. Apa berlaku tengah-tengah tu cerita lain. Bila kita mula belajar sekolah, lalu ustazah pun, ustaz pun ngajar. Saya ingat ustaz tu, dia ngajar saya. Okay, masa sembahyang batal bercakap. Baru kita tahu batal bercakap. Dia pun cerita ada 3 orang yang baru masuk Islam. 3 orang yang baru masuk Islam, mereka pun belajarlah satu ilmu bab sembahyang. Tok guru mereka ajar, kalau bercakap ketika solat batal. Lalu ketiga-tiga ni solat. Tengah tiga-tiga ni solat, tikus pun lalu. Yang ni punya terkejut, besarnya tikus. Yang pertama. Yang kedua kata, sembahyang mana boleh cakap. Yang ketiga kata, aku seorang je tak cakap. Habis tiga-tiga batal. Ni cerita popular lah. Kalau ustaz-ustaz kita nak ajar batal bercakap ketika solat. Saya ingat masa tu kita kecil, sekolah rendah. Kita pun ketawa lah, gelak. Ya, tiga-tiga orang ni rupanya semuanya batal. Sebab seorang tu, dia bercakap. Tikus besar. Yang seorang lagi kata, jangan bercakap. Dia pun bercakap. Yang seorang lagi kata pula, aku seorang je tak cakap. Maka dia pun cakap. Jadi tuan-tuan lihat bagaimana kita nak dapat ikhlas ni, saya nak ajar tadi. Bukanlah tu ikhlas. Dia mesti satu kesungguhan buat ibadat. Seorang dia buat ibadat puluhan tahun baru dapat ikhlas. Seorang tuan-tuan dia bersedekah puluhan tahun baru dapat ikhlas. Seorang menuntut ilmu berpuluh tahun baru dapat ikhlas. Sebab itu setengah ulama berkata, kami belajar ilmu ini bukan kerana Allah, tetapi Allah enggan melainkan ilmu ini dia pelajari kerana Allah. Mula-mula niat kami belajar ni sekadar nak masuk universiti, nak dapat ijazah, bla bla bla. Rupa-rupanya tidak. Kami perlu buat kerana Allah. Tapi bila kami sedar, kadang-kadang ada graduasi baru sedar, ya Allah, ilmu ni perlu ikhlas. Akhirnya mula mengajar, mendidik, mula saya buat balik ilmu yang kita belajar. Artinya tuan-tuan, ikhlas bukanlah dia perolehi dengan cara seperti buah yang gugur. Tak. Dia suatu mujahadah yang bersungguh-sungguh daripada semai benih, pokok tu tumbuh, besar, mula berbuah. Lalu kita petik. Kita yang petik. Kalau dah jatuh tu jadi buah tak elok. Yang kita petik tu lah cantik. Ataupun tak, yang jatuh tu elok. Sebab durian ni kalau kita nak, dia kena yang jatuh. Yelah, kalau sekiranya jatuh sekalipun, dia tak tahan lama.
Tuan-tuan tengok orang jual durian, dia tak jual durian yang jatuh tu, sebab yang tu tak tahan lama, dia kena jual terus, kena makan terus. Dia petik tu ambil, dia biar dulu 2-3 bulan, ni eksport ke China sekian-sekian. Yang ni yang lama bertahan. Boleh jual sampai setahun durian tu. Sebab dia petik dia. Inilah ikhlas, ini yang dia petik. Bukan yang gugur jatuh. Makna tuan-tuan jangan tunggulah selepuk saya ikhlas. Ia satu benda yang mujahadah. Saya sembahyang setiap hari sampai saya bertemu dengan Allah. Saya sedekah setiap hari sampai saya rasa keikhlasan. Saya menuntut ilmu ni setiap hari untuk mencari keikhlasan. Mungkin satu masa nanti ikhlas tu pun datang pada saya yang mengajar, pada tuan-tuan yang belajar. Waktu itulah kita akan rasa terangnya jiwa kita. Ya, ada orang jumpa awal, ada orang jumpa tengah, ada orang jumpa akhir. Tetapi apa pun tuan-tuan, satu nikmat, bila kita bermujahadah, itulah keikhlasan yang Allah hadiahkan kepada kita. Kata Abu Uthman Al-Hiri, dia kata apa? Selama seorang melihat setiap sesuatu baik dalam jiwanya, dia tidak akan mampu melihat kelemahannya. Hanya orang yang berani mendakwa dirinya terus-menerus selalu berbuat salahlah yang akan sanggup melihat kesalahannya itu. Tuan-tuan sekalian, kita dalam mujahadah kita, yang pertama, ialah kita jangan tengok diri kita baik. Tengoklah diri kita ada kesilapan, ada kesalahan. Untuk kita terus baiki. Kalau kita nampak diri kita baik, maka terhentilah mujahadah. Macam orang kalau berniaga lah, nampak dah berjaya, dia pun dah tak bersungguh dah. Dia pun dah tak pergi kedai, orang lain semua urus, dia cuma nak main golf, dia cuma nak bersenang lena, kita tahu-tahu bankrupt, muflis. Tuan-tuan sekalian, kita tak pernah selesa. Ibadat, jangan pernah selesa. Tuan-tuan tengok orang kaya, dah kaya raya dah dia. Tapi dia kerja, lebih teruk pada orang miskin. Kenapa macam tu? Orang miskin pun start kerja pukul 11, pukul 12. Tak, dia ni malam, lewat mesyuarat. Pagi pergi England, lepas tu pergi negara ni pula. Pergi cek kilang. Padahal kaya dah ni bilioner. Tapi kerjanya lebih macam fakir. Bersungguh. Sebab apa? Sebab dia mujahadah. Dia tak mungkin selesa, dia tahu bahaya, risiko. Sama juga ahli ibadat. Kalau sampai satu tahap dia nampak diri dia mulia, dia nampak dirinya sudah baik, maka itulah rosaknya mujahadah. Mujahadah ini akan terus nampak hebat bila kita terus nampak kekurangan kita. Lalu kita baiki. Yang kita belajar rasa tak banyak, lagi sikit saya belajar. Walaupun kata belajar dalam 20 tahun, tak sikit. Saya perlu belajar lagi. Saya perlu mendalami lagi ilmu. Sebab itu seorang yang menyangka dia alim, dia masih jahil. Seorang yang menyangka dia sudah sampai, sebenarnya dia masih jauh dari Allah. Ustaz, saya rasa saya dah sampai. Tak, kamu masih jauh. Tak ada orang boleh mendakwa dia sampai, sehinggalah dia kembali ke pangkuan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita mujahadah, dan semua ibadat, ketaatan kita pada Allah, apa yang baik dari Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.